Ya, setuju. Fasal 1 hingga 10. Ya, qualify. Sila. Yang lain tadi lepas qualify yang Muhammad Menteri yang jawab. Terima kasih. Okey, sila. Datuk Pengerusi, saya ingin membuat pertanyaan dua perkara. Pertamanya dalam tafsiran. Saya telah bangkitkan ini dalam perbahasan di peringkat dasar. Cuma saya belum dengar jawapan ini, mungkin terlewat mendengarnya. Dalam tafsiran ini dia ada satu disebut situ harta pada muka surat 4, harta, dan diberikan tafsiran harta itu A dan B. Lazimnya Datuk Pengerusi, bila perkataan yang nak ditafsirkan itu masuk di dalam rang undang-undang ini, ianya merujuk kepada mana-mana bahagian dalam rang undang-undang ini yang dikaitkan dengan perkataan tersebut. Bagi contoh, Ketua Pengarah Immigration ada disebut dalam rang undang-undang ini, tetapi tentang harta ni sudah cari di mana dalam rang undang-undang ni yang memerlukan perkataan harta itu ditafsir. Kalau dokumen perjalanan itu ada, menteri ada, organisasi pengganas ada, tetapi perkataan harta itu, jadi saya minta penjelasan daripada menteri, apa keperluan memasukkan harta sebagai suatu yang perlu mendapat pentafsiran di dalam rang undang-undang ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya ingin penjelasan dari dalam perkara ataupun perkara 5, penggantungan ataupun batalan dokumen perjalanan. 5 ya, bracket 5. Tiada seorang pun yang dokumen perjalanan Malaysia yang telah digantung atau dibatalkan di bawah akta ini boleh memperolehi dokumen perjalanan sampai akhir ayat, ya. Yang keenam tu, seseorang yang melanggar subsection 5 melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum dengan pemenjaraan. Saya nak bertanya, dengan sistem penyediaan atau pembuatan dokumen perjalanan atau pasport ini yang begitu canggih pada hari ini, agak-agaknya bagaimana perkara 6 tu boleh berlaku, ya? Kalau dia bercakap mengenai dokumen palsu, saya yakin ada undang-undang yang lain yang berkaitan dengan penggunaan dokumen palsu atau cara mendapatkan dokumen palsu. Tetapi dalam hal ini seolah-olah bila dah dibatalkan, di dalam sistem di Jabatan Immigration, seolah-olah nama dia ni tidak disenarai hitamkan atau disenarai merahkan, tidak di-highlightkan dalam sistem, sehingga ianya boleh, ya, dikeluarkan semula kepada orang yang berkenaan melalui satu proses biasa, iaitu membuat permohonan biasa. Apakah tanggapan saya itu benar, atau ada cara-cara lain yang membolehkan seseorang yang telah disita dokumennya boleh mendapatkan semula dokumen tersebut sehingga menyebabkan dia telah melakukan satu kesalahan? Dua perkara. Terima kasih ya, Kapar. Okay, terima kasih Datuk Pengerusi. Saya terus ke Section 5. Section 5 sub 1 menerangkan bahawa atas permintaan Ketua Polis Negara, Ketua Pengarah Immigration boleh melalui perintah mengantung atau membatalkan semua dokumen. So dekat sini, atas permintaan Ketua Polis Negara, adakah SOP untuk siasatan Ketua Polis Negara ditakrifkan? Itu yang pertama. Yang kedua, apabila Ketua Pengarah Immigration dia ada kuasa untuk menggantung dan membatalkan. Subsection 3, 5 sub 3 menerangkan bahawa seseorang yang dokumen perjalanannya telah digantung atau dibatalkan boleh membuat permohonan secara bertulis kepada Pengarah Immigration. Dan Pengarah Immigration pula melalui subsection 4 dia boleh mengcancelkan, dalam kata lain dia boleh membatalkan. Yang saya perlu penjelasan adalah
permintaan dilakukan oleh Ketua Polis Negara kepada Ketua Pengarah Immigration, dan sekarang Ketua Pengarah Immigration hasil daripada sesiapa yang jadi mangsa Section 5 ni boleh tulis kepada Ketua Pengarah Immigration, dan Ketua Pengarah Immigration terus boleh buat keputusan tanpa merujuk balik kepada Ketua Polis Negara. So saya perlu penerangan untuk bahagian 5/1, 5/3 dan 5/4. Yang keduanya, tiada pendakwaan, ini berkenaan dengan pasal 8. Tiada pendakwaan bagi atau berhubung dengan mana-mana kesalahan di bawah akta ini boleh dimula kecuali atau dengan keizinan bertulis pendakwa raya. Jangka masa tak diberitahu. Kita dengan izin meletakkan section ini terlalu vague. Adakah jangka masa ditetapkan sebab dulu kita ada 14 hari. So bila saya semak bahagian uraian pun tidak menerangkan apa-apa. So bagaimana prosedur ini berfungsi? Daripada pendakwa raya dia bawa kes, bagaimana proses dia? Saya minta yang berhormat Menteri boleh terangkan. Dan terakhir sekali, Section 10, Pasal 10, Menteri boleh membuat peraturan-peraturan yang perlu atau sesuai manfaat untuk memberikan kuasa penuh kepada atau untuk melaksanakan peruntukan akta ini. Kita balik kepada Menteri mempunyai kuasa penuh. Saya semak bahagian uraian pun tiada uraian apakah bentuk kuasa yang diberikan ataupun apakah bentuk prosedural, SOP prosedural yang boleh diguna pakai untuk manfaat peruntukan ini. So saya ada 3 persoalan, minta Yang Berhormat Menteri jelaskan. Masih. Ya, Menteri Batu minta izin baru masuk. Sila Batu, supaya Yang Berhormat Batu Menteri jawab. Saya ingin bawa perhatian dalam bahasa yang digunakan dalam Section 5 2A dan juga 6(2)A. Bahasa yang digunakan ialah Ketua Polis Negara boleh membuat sesuatu permintaan di bawah Section 1A 1 jika Ketua Polis Negara mengesyaki bahawa yang digunakan adalah mengesyaki. Dia tidak ada bahasa seperti berpuas hati dengan siasatan polis atau laporan polis. Dia mengesyaki itu sangat subjektif dalam bahasanya, dan ini yang menganggap amat membahaya kerana kita letakkan segala-gala kepercayaan kepada Ketua Polis Negara yang mengesyaki. Dan saya juga lihat masalah ni kita juga tidak ada tempoh hadnya. Bila seseorang itu mengesyaki, disyaki bahawa mereka akan melakukan keganasan, pasport dia dibatalkan atau diserah. Dia tidak ada untuk tempoh setahun ke atau untuk tempoh 2 tahun dan kemudian mereka dibenarkan untuk memohon semula. Ini boleh dijadikan indefinite, dan ini yang saya rasa ada kelemahan dalam perkara ini atau terlalu keras dalam perkara ini. Dan tadi saya dengar dengan Menteri kata boleh bawa ke mahkamah. So sebawa ke mahkamah serta-merta mungkin relevan, tetapi kalau katalah disyaki dan dibatalkan dokumen itu selepas setahun, katalah ISIS ini sudah dibubarkan, dia tidak ada clauses kuasa untuk membenarkan orang itu memohon balik. Jadi saya anggap ini adalah line ini agak represif sekali, dan dia tidak memberi ruang supaya seseorang itu secara automatik boleh kembalikan haknya bila tempoh yang disyaki itu telah tamat. Ya, saya ingin dapatkan penjelasan. Ya, sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Yang pertama tadi Yang Berhormat daripada Kelakrai berhubung dengan interpretasi harta. Kenapa pula
harta tu disimpan dalam rang undang-undang ini, padahal perkara ini berhubung dengan pasport. Dan yang kedua, dia kata ada dua interpretasi dalam rang undang-undang ini, iaitu yang pertama, tiap-tiap jenis aset sama ada yang zahir atau tidak zahir, harta alih atau tak alih. Ini yang A. Dan B pula, dokumen atau surat cara undang-undang dalam apa bentuk. Jadi ini menunjuknya bahawa apa dikatakan harta di sini termasuklah dokumen juga. Mana dia? Jadi dalam keadaan yang sedemikian, rang undang-undang ini memberi ruang dan peluang supaya apabila dia di satu permohonan daripada IGP itu diterima sebagaimana yang Muhammad Batu sebutkan tadi, kepada Ketua Pengarah Immigration. Ketua Pengarah Immigration juga mempunyai budi bicaranya sendiri untuk membuat penyelidikan berhubung dengan perkara-perkara yang dibangkit oleh IGP ataupun Ketua Polis Negara, dan sebelum melaksanakan permohonan daripada Ketua Polis Negara. Jadi kalau ada daripada penyelidikan itu berbangkit harta, dan sama ada dalam interpretasi ini harta itu termasuk dokumen-dokumen yang tak perlu itu, dia boleh juga mengambil tindakan oleh kerana dia dimasuk dalam rang undang-undang ini. Dan dalam masa yang sama saya juga menjawab yang berhormat Batu bahawa Seksyen 10 itu memberi satu ruang yang mana menteri akan membuatkan peraturan kepada perkara-perkara yang tidak ditetapkan sebagai penjelasan kepada rang undang-undang itu, iaitu peraturan akan dibuat oleh pihak menteri untuk macam mana daripada segi jangka masa yang disebut oleh yang berhormat daripada kawasan mana tadi? Tapah. Daripada kawasan Tapah juga bertanya berhubung Kapar. Maaf ya Mat. Kapar. Jadi tiga-tiga ahli hormat minta penjelasan berhubung dengan hampir satu perkara yang boleh dijawab di bawah Seksyen 10. Dan Seksyen 10 itu akan mengkhususkan SOP dan tindakan yang akan dikatakan spell out, akan memperjelaskan apa yang kurang jelas dalam rang undang-undang ini supaya boleh dilaksanakan oleh pihak Ketua Pengarah Immigration apabila untuk melaksanakan apa yang IGP pohon untuk menentukan bila perkara-perkara itu boleh diberi kepada beliau balik apabila siap penyiasatannya kalau didapati bahawa Ketua Pengarah Immigration mungkin tidak berpuas hati dengan apa permintaan oleh pihak polis. Itulah tidak ditegaskan bahawa apa saja dipinta oleh polis itu mesti disetujui oleh pihak immigration, supaya adalah juga dikatakan check and balance di antara pihak polis dan pihak immigration. Dengan ini menunjukkan bahawa undang-undang ini bahawa dia amat prihatin dengan soalan hak dan kemahuan individu, dan kalau didapati individu itu tidak terdapat apa-apa berlaku dan mungkin tidak ada tindakan oleh kerana lambat immigration itu mengambil tindakan atau keputusan diberitahu kepadanya, diberi ruang lagi supaya dia boleh memohon kepada pihak Ketua Pengarah Immigration. Ini juga disoalkan oleh kapal, boleh bermohon kepada pihak immigration untuk meminta pasportnya sama ada dikembalikan ataupun memperbaharui pasport yang ada kepunyaannya untuk dikembalikan kepadanya. Jadi dalam keadaan demikian semua perkara telah diambil kira dan dilihat supaya diperjelaskan dan boleh diperjelaskan di bawah artikel Seksyen 10 Yang Berhormat. Sekian, Tuan-Tuan. Pasal 1 hingga 10 jadi sebahagian daripada rang undang-undang